Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ulas jangan tak ulas, ulas sampai terlonde, biar semua orang tahu, jangan malu-malu ulas. Malam ini ada satu ulasan yang agak lucu aku dapat daripada agenda daily, yang kita sama-sama mau ulas. Agak lucu dan aku pilih karena memang lucu. Aku nak ketawa pun agak keterlaluan pula kan. Biarlah Anda sendirilah. Kalau Anda tergelaklah, itu hak Anda. Tapi tajuk kepada ulasan malam ini memang luar biasa. Terima kasih karena terus menonton. Tajuk ulasan malam ini, kalau UMNO kalah, Najib jadi ketua Darjah. Bilik Darjah Sungai Buloh, kata Rafizi Ramli. Aku agak lucu dengan kenyataan Rafizi Ramli ini. Walaupun agak kasar dan kesat, tapi memang ada kebenarannya. Ulang sekali lagi, apa tajuknya? Kalau UMNO kalah, Najib jadi ketua Bilik Darjah Sungai Buloh, kata Rafizi. Rafizi ini macam tahu-tahu saja ada pula ketua Bilik Darjah di Sungai Buloh. Sebab setahu aku, Rafizi memang pernah dipenjarakan sebelum nih. Adakah beliau tahu ada jawatan-jawatan tertentu seperti jawatan ketua Darjah di Sungai Buloh? Rafizi tolong jawab. Kita teruskan apa sebenarnya cerita ulasan ini. Ini dia. Datuk Seri Najib Razak sebenarnya sangat bimbang kerana kes mahkamah yang sedang dihadapinya dan ia tidak menghairankan. Bekas Perdana Menteri yang terpalit kes rasuah itu mahu PRU disegerakan. Timbalan Presiden PKR yang baru saja telah diumumkan secara rasminya menang, yaitu Rafizi Ramli, berkata, satu-satunya harapan Najib untuk terlepas daripada hukuman penjara adalah dengan memastikan UMNO menang besar. Tetapi sekiranya gagal, beliau akan jadi ketua Bilik Darjah di Sungai Buloh. Aku rasa kenyataan Rafizi ini amat menyakitkan hati Najib. Dan pasti esok atau malam ini juga Najib akan menemplak apa yang Rafizi katakan ini. Dia pasti akan segera menjawab. Tim pasukan media sosialnya pasti akan cepat-cepat jawab. Berbeza dengan isu Tokmat. Tokmat yang sebelum ini tular dalam Asia Times, teburama dengan Asia Times yang dipetik sebagai berkata, Najib perlu masuk penjara terlebih dahulu sebelum boleh diberikan pengampunan apa yang berlaku. Najib sehingga hari ini berdiam diri. Najib dengan pasukan medianya masih belum berkata apa-apa tentang isu itu. Lambat pula Najib dan pasukannya menjawab itu. Tapi aku percaya apa yang Rafizi kata malam ini akan dijawab cepat oleh tim Najib pasti. Karena agak lucu dan memang agak pedas kata-katanya. Yaitu kalau BN UMNO kalah pada PRU, Najib akan jadi ketua Bilik Darjah di Sungai Buloh. Memang menyakitkan hati. Timbalan Presiden itu berkata, sekiranya gagal, beliau akan jadi ketua Bilik Darjah di Sungai Buloh. Sebilangan besar ahli UMNO, termasuk kepimpinan tertinggi parti berkenan juga tahu ahli Parlimen Pekan itu bersalah, khususnya melibatkan skandal 1MDB dan lain-lain. Najib juga sebenarnya tidaklah sepopuler yang dirasakan dalam kalangan parti UMNO sendiri. Cuma dia rasa dia populer. Ini satu kenyataan yang agak panas daripada Rafizi, yaitu dia kata Najib hanya rasa dia populer. Dengan perkataan yang lebih senang kita faham mungkin, yaitu syok sendiri. Najib hanya akan mendapat sokongan kalau UMNO menang besar. Kalau UMNO menang tipis, dia dah susah. Kalau UMNO kalah, dia akan jadi ketua Bilik Darjah di Sungai Buloh, yaitu penjara Sungai Buloh. Katanya dipetik laporan media. Menurut Rafizi juga, isu penyelewengan 1MDB tidak boleh dilupakan kerana ia punca kepada semua permasalahan sehingga negara dilabel sebagai kemaluan kepada negara di mahkamah, dan beliau akan berterusan menyentuh Najib, memandangkan beliau adalah dalang utama skandal itu. Anda masih ingat lagi mungkin apabila Mahkamah Rayuan
membuat dan mengumumkan keputusan rayuan Najib menolak rayuan Najib dengan mengatakan kemaluan kepada negara. Ada orang UMNO, MIC dan MCA kata, mengapa masih sentuh isu Najib sedangkan dia bukan lagi Perdana Menteri? Saya jawab sampai mati kita akan sentuh dia. Kerana dia telah meninggalkan hutang sampai 3-4 generasi belum tentu habis dibayar, katanya lagi. Menurutnya, hutang 1MDB sebanyak RM53 billion dan kerajaan baru selesai membayar sebanyak RM13 billion, sementara uang yang sudah dikutip daripada kes skandal itu pula hanya sebanyak RM20 billion. Ini bermakna rakyat Malaysia masih perlu menanggung hutang 1MDB sebanyak RM20 billion, katanya. Untuk rekod, Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi bersama Najib berdepan puluhan pertuduhan di mahkamah, dan kedua-duanya juga antara yang lantang mendesak supaya PRU 15 disegerakan. Tekanan demi tekanan diberikan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob supaya menuruti kehendak kedua-dua pemimpin UMNO itu. Yang aku hairan sekarang nih, kenapa seakan-akan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob tidak punya kuasa apa-apa dalam parti. Dia adalah Perdana Menteri yang menjadi ikon kepada UMNO dan Barisan Nasional sekarang ini. Tanpa Ismail Sabri Yaakob, pasti UMNO dan Barisan Nasional sama dengan parti-parti lain yang tidak punya kuasa besar. Samalah dengan Pakatan Harapan, PKR, DAP, dan lain-lain. Tapi oleh kerana Ismail Sabri Yaakob dipilih menjadi Perdana Menteri, maka kuasa ada pada dia. Namun di dalam parti UMNO, Ismail Sabri Yaakob seperti yang diketahui hanya naib presiden. Kuasanya ada, tapi tidak sebesar kuasa presiden UMNO itu sendiri, yaitu Zahid Hamidi. Jadi apa yang kita sangat lucu, apa yang kita sangat tertarik dengan kenyataan Rafizi ini, saya ulang lagi, adalah Rafizi dengan berani menyakiti hati bosku dengan perkataan menyinggung perasaan ini, yaitu kalau UMNO kalah, Najib jadi ketua bilik darjah Sungai Buloh, kata Rafizi Ramli. Sebelum kita berpisah, Anda setuju dengan apa yang didedahkan oleh Rafizi Ramli ini? Pada pendapat saya, belum tentu lagi Najib akan jadi ketua bilik darjah di Sungai Buloh. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye.